Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tak? Alhamdulillah. Baik, kita tengok malam ni kitab sirah Rahiqil Makhtum. Jadi kita berhenti berkenaan dengan cara-cara yang digunakan oleh kafir Quraisy untuk menghalang dakwah Nabi SAW. Cara-cara dia. Baik, jadi yang pertama kita sebut dah. Cara yang pertama, mereka menggunakan kaedah mengejek dan menghina. Itu cara yang pertama. Dipanggil macam perang saraf lah. Perang saraf supaya orang Islam ni tinggal agama Islam. Antaranya yang dirakamkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am. Bila dia nampak sahabat Nabi Bilal, Salman yang beriman dengan Nabi SAW, maka dia akan kata apa? Ahaula imanallahu alaihim min bainina. Maksud dia apa? Adakah orang yang lagu ni yang Allah Ta'ala lebihkan mereka daripada kita? Maksud dia sahabat Nabi kan beriman. Sahabat Nabi yang beriman kebanyakannya susah. Bukan sahabat Nabi saja. Tuan-tuan kalau baca sirah-sirah para rasul, tuan-tuan, bila Nabi berdakwah, yang mula-mula beriman orang susah, orang miskin, orang yang para hamba. Kenapa orang yang susah ni cepat-cepat beriman? Sebab dia tak ada sebab nak sombong. Sebab tu kena ingat, kadang-kadang orang yang ada pangkat, dia ada kedudukan, dia sombong sikit. Bila benda tu masuk, sombong tu masuk dalam hati, dia rasa macam leceh nak ikut Muhammad. Macam itulah. Sebab tu nak tegur orang yang rasa dia lebih. Dalam Quran sebut fa'amma man istaghna. Orang yang rasa diri ni hebat pasal kaya ke pasal kedudukan, yang ni susah sikit. Pasal dia macam ada sombong dan keras kepala sikit. Itu ujian, tuan-tuan. Semua nabi-nabi bila dia berdakwah, yang mula-mula beriman memanglah orang yang susah, miskin kebanyakannya. Ada yang kaya tak banyak, sikit. Jadi orang kafir Quraisy ni bila tengok Bilal yang beriman, Salman, Suhaib Ar-Rumi yang susah-susah ni, dia akan kata apa? Yang macam ni yang Allah lebihkan daripada kita. Macam ni. Lagu ni ke? Dia pun nak psikologi, tuan-tuan, supaya orang kata apa? Tengok masuk Islam pun susah. Kita yang kufur ni pula hidup senang. Nampak psikologi. Antara juga dia pun kata baik. Kemudian kita tengok yang kedua, tuan-tuan. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Cara yang kedua, mempersendakan, menimbulkan keraguan dan menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah diri baginda. Dia cuba timbulkan, Arab kata tashkik, nak bagi timbul keraguan. Kalau yang paling hebat buat ni orang Yahudi. Kalau orang Yahudi lagi hebat. Ini di Mekah, tuan-tuan. Nanti di Madinah nanti, tuan-tuan, dia berhadapan dengan Yahudi pula. Yahudi ni dibijak sikit. Dibijak pada orang Arab. Dan orang Yahudi ni, orang Arab respect orang Yahudi. Pasal orang Yahudi ni kebanyakan mereka ni hafal kitab Taurat dan Zabur. Orang Yahudi punya cara perang saraf, mereka nak menimbulkan keraguan. Mereka perancang, okey, kita beriman pada waktu pagi, ramai-ramai masuk Islam. Ramai-ramai masuk Islam. Waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dia pun masuk Islam waktu pagi ramai-ramai. Sebelum maghrib dia pun ramai-ramai keluar Islam. Dia berkata apa? Ajaran ni tak betul. Kami dah baca kitab Taurat dan Zabur, ajaran ni tak betul. Kalau ajaran ni betul, kami kekal dalam Islam. Supaya apa?
supaya orang Ansar keluar pada Islam. Waktu orang Yahudi buat. Ini kata perang Sarah. Dan Yahudi ni pula satu bangsa yang kebanyakannya tahu Islam tu betul. Kebanyakannya dia tahu. Tapi dia buat lagu ni untuk apa? Supaya orang Arab rasa apa? Maksud dia ajaran Muhammad ni tak betul. Dia pun masuk Islam awal pagi, keluar waktu petang. Ramai-ramai pula tu. Ni sama juga. Mereka tidak henti-henti melakukan perbuatan itu dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk mendengar dakwah baginda. Mereka berkata tentang Al-Quran. Mereka tak mau bagi orang dengar Al-Quran. Pasal dengar Al-Quran takut terpesona. Dia berkata apa? Dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Dia panggil apa? Asatirul awwalin. Dia bila Nabi baca Al-Quran, dia berkata apa? Asatirul awwalin. Ini semua dongeng-dongeng. Muhammad ambil dongeng-dongeng ni daripada kisah-kisah dulu. Dia panggil asatirul awwalin. Diminta supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongeng-dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Nampak? Dia kata nampak dongeng Muhammad duk baca ni dongeng semua. Dia nak berhujah tak boleh, dia cap. Supaya orang apa? Supaya orang tak pergi dekat. Dia nak berhujah dengan Nabi tak boleh. Dia nak kalahkan Quran tak boleh. Dia kata, dia bagi tahu hangpa tak usah dengar tu semua dongengnya. Itu semua dongengnya. Pasal apa disebut lagu tu? Pasal dia takut orang dengar Quran dan orang tertarik. Jadi dia tak mau bagi orang dengar. Maka dia awal-awal dia kata itu asatirul awwali, jangan dengar. Sebab tu kita dalam Islam kita kena dengar dulu. Betul tak? Dengar dulu huraian, penjelasan, jangan sombong. Dalam Quran Allah Taala sebut fabashshiril ibad, berilah khabar gembira kepada hamba-Ku. Hamba Allah ni macam mana? Alladzina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsanah. Yani orang yang mendengar apa? Pendapat-pendapat. Fayattabi'una ahsanah, dan dia mengikut yang terbaik. Nampak? Nabi puji orang lagu tu, kena dengar huraian ustaz, dengar huraian ulama supaya hati kita terbuka. Jangan tutup tu. Tuan-tuan kalau dah tak dengar, macam mana otak kita nak cerdik? Kita mengaji pun malas, ilmu tak masuk. Ilmu tak masuk, otak ni dia jadi tak betul. Tuan-tuan nak bagi sihat otak ni, ilmu kena masuk. Macam tuan-tuan nak ada kekuatan nak buat kerja, tuan-tuan kena makan dan minum fizikal. Akal ni kalau nak sihat, tuan-tuan kena dengar ilmu. Dia masuk, dia menyuburkan akal. Kalau kita tak dengar ilmu, akal kita akan mati. Dia tak ada dia punya apa tonik dia. Dia tak ada dia punya sumber dia. Dia tak ada. Dia kena diserami dengan ilmu. Sebab tu orang yang tak payah mengaji, dia akan lagi jauh dengan Allah. Ustaz, dia jauh dan sampailah na'uzubillah dia mati pun macam itulah. Baik. Jadi tuan-tuan, mereka juga berkata dalam ayat yang bermaksud, Al-Quran ini tidak lain hanyalah pembohongan. Depa bagi tahu Quran ini tidak lain, ni bohong semua. Yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh orang lain. Yang ni bohong. Quran ni bohong, mana ada Muhammad yang ada-ada kan. Pasal apa dia sebut lagu ni tuan-tuan? Sepatutnya bagilah orang dengar dulu. Sebab dia tahu yang Nabi bawa tu betul. Sebab tu dia buat lagu ni. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, yang Abu Jahal Abu Jahal dengan Abu Sufyan dan seorang lagi, saya lupa nama, Abdullah bin Abi Umayyah ke? Abdullah bin Umayyah ke? Yang mana depa apa? Depa pergi dengar Quran. Nabi baca Quran waktu malam di Kaabah. Depa pergi dengar malam-malam. Pasal apa? Sebab depa ni orang pakar bahasa. Depa ni pakar bahasa. Jadi bila dengar Al-Quran, depa tak pernah dengar Quran ni di tempat lain. Depa ni bangsa yang suka pada syair, suka. Bila dengar Quran, syair tak boleh tandingi. Itu depa mai waktu malam. Mai tengah malam sampai subuh. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah. Depa duk tunggu, duk dengar Al-Quran sampai subuh. Pasal apa boleh dengar daripada malam sampai subuh? Kalau kita tuan-tuan dengar saat mengantuk tuan-tuan, kalau kita dalam kereta pun pasang lagu tuan-tuan. Macam mana? Ni depa dengar Quran sampai subuh. Bila depa nak balik berjumpa, Abu Sufyan jumpa Abu Jahal, jumpa Abdullah bin Umayyah. Kenapa memai dengar Quran? Dia berkata, tak ada apa, ini semua mengarut dah ni. Dia pun macam itulah. Ini semua mengarut dah ni. Dan dia pun berjanji esok jangan main lah. Esok jangan main. Esok dia pun main lagi. Tapi dia pun duduk jauh-jauh, asing-asing. Kawan ni duduk sini, duduk sini, duduk sini. Dia pun dengar lagi. Dia pun boleh dengar daripada tengah malam sampai subuh. Abu Sufyan dengan Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah, dia pun dengar indah sangat. Dia pun tak dapat, jiwa dia pun tak dapat henti mendengar.
Bila nak balik jumpa lagi. Semalam dah janji jangan mai. Semalam dah janji jangan mai, kenapa mai? Dia berkata tak apa, ini last, kita jangan mai lah. Ini last, jangan mai dah kita. Tak apalah. Rupanya esok mai lagi. Jiwa dia pun tu tak tertahan. Keindahan Al-Quran tu dia pun tak boleh. Dia pun nak dengar juga. Itu orang seni tuan-tuan. Kita cuba sembang orang seni kan, yang hak lukis-lukis tu. Kita tengok huduh tuan-tuan, tapi dia pun tahu seni tu. Seni lukisan tu. Dia orang ahli bidang tu. Baik, jadi tuan-tuan, macam orang ahli bidang masak, tengok master chef kan, bidang masak. Dia tengok sungguh tekstur dia, rasa dia, lebih garam ke lebih apa ke. Kita makan sedap kan, betul, kita makan sedap. Chef makan rupanya tak sedap. Dia tahu lebih mana kurang mana. Dia tahu tang mana yang kena, tang mana yang tak kena. Ini Arab dia dengar bahasa. Esok main lagi. Ini kali ketiga. Masa nak balik tu bertemu lagi. Maka Abu Sufyan tanya ke Abu Jahal, wahai ya Abul Hakam. Yang ni gelaran Abu Jahal kan. Yang Muhammad tu bawa tu kan betul Quran. Kenapa kita tak beriman? Betul tak? Abu Jahal tanya kat Abu Sufyan tanya Abu Jahal. Kan betul. Sampai 3 hari kita mai dengar sampai subuh. Kan betul. Kenapa kita tak beriman? Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal kata, dulu aku punya keluarga, yang ini suku dia, suku Bani Makhzum, bersaing dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, bersaing. Pasal apa? Dia pun orang Arab ni, dia pun nak nama di keluarga tuan-tuan. Hashim dengan Hashim, Makhzum, ikutkan dia pun ni semua dia beradik. Jauh lah tuan-tuan. Tok bertemu pada tok yang ke-7, ke-8, ke-6, jauh lah tuan-tuan. Tapi semua dia beradik sebenarnya. Tapi orang Arab dia ingat suku. Jadi dia pun bangga dengan Makhzum, tok nenek dia pun Makhzum. Padahal Makhzum tu ada je sanggup bawa dengan Hashim tu, tok nenek Nabi. Tapi dia pun bangga dengan tok nenek masing-masing. Jadi diceritakannya, kata Abu Jahal, dulu aku punya keluarga, yang ni Bani Makhzum, anak cucu cicit Makhzum, kami bersaing dengan Bani Abdul Muttalib, yang ni anak cucu Abdul Muttalib. Depa bagi makan fakir miskin, kami bagi makan fakir miskin. Depa bagi minum orang berhaji, kami bagi minum. Depa buat apa, kami semua kami buat. Supaya apa? Supaya kami juga sama mulia di mata orang. Buat tu supaya orang puji. Tiba-tiba di kalangan Abdul Muttalib datangnya Nabi. Kami tak ada Nabi. Kami tak ada Nabi. Bani Hashim ada Nabi, Bani Abdul Muttalib ada Nabi. Kami tak ada Nabi. Mau tak mau kami kena lawan. Nampak Abu Jahal tahu Nabi Muhammad tu betul. Tapi kerana dia sombong, dia asabiyah, semangat dia punya suku tuan-tuan, sehingga kan dia tak mau beriman pada Nabi SAW. Baik tuan-tuan. Kemudian kata mereka tentang Rasulullah, mengapa Rasul itu makan makanan dan berjalan di pasar. Ini contohnya lain ni. Dia pun nak bagi orang ragu. Dia berkata apa? Adakah Rasul jalan kat pasar makan macam kita? Mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Dalam Quran sebut. Dan malah dia berkata apa? Kalaulah betul, dia pun sebut dalam Quran, kalaulah betul Allah Ta'ala nak hantar Rasul, Allah Ta'ala hantar malaikat. Kenapa hantar dia? Dia macam kita. Kita makan, dia makan. Kita minum, dia minum. Kita tidur, dia tidur. Apa bezanya? Dia pun sebut ni supaya orang ragu-ragu. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan mengaji akidah, berapa sifat wajib bagi Nabi? Sifat wajib bagi Nabi apa? 4. Pertama apa? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik benar, amanah yakni bertanggungjawab, yakni menunaikan tanggungjawab, boleh ataupun boleh dipercayai dengan tanggungjawab. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatanah, bijaksana. Nabi tak ada yang bodoh. Baik. Jadi tuan-tuan, yang harus bagi Nabi apa? Sifat yang harus bagi Nabi. Yang wajib bagi Nabi 4 tu. Yang mustahil berlawan dengan tu. Betul, yang berlawannya tipu, khianat, kitman, menyembunyikan wahyu, dan baladah, bodoh. Lawan bagi yang 4 wajib tu. Sifat yang harus bagi Nabi, bersifat seperti manusia biasa, makan dan minum. Kenapa dinyatakan dalam kitab akidah? Sebab memang
ini orang kafir ni dia memperdayakan orang lain. Takkanlah Rasul makan macam kita, takkanlah Rasul minum macam kita. Dan memang ada orang tak beriman pasal itu, dia tak beriman. Dia macam kita, dia makan, dia sakit, dia minum, dia tidur. Kenapa tiba-tiba dia lebih, dia jadi Rasul, kita tak jadi Rasul? Sebab tu ulama gariskan, Nabi ada sifat kemanusiaan. Tidak sifat-sifat. Malah dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kalaulah di dunia ini yang hidup di dunia ni malaikat, yamshuna mutma'innin, malaikat yang duduk, lanazzalna minas sama'i malakan rasulah. Kalau yang ada atas muka bumi sekarang ni semua malaikat, pasti kami akan hantar malaikat jadi Rasul. Tapi kenapa Allah Ta'ala hantar manusia juga? Ialah tuan-tuan, kalau malaikat jadi Rasul, semua jadi alasan. Betul tak? Bila Nabi semayang, hang bolehlah semayang, hang malaikat. Tengok, hang bolehlah berjihad, hang apa? Hang bolehlah bangun tahajud, hang tak makan tak minum. Malaikat mana makan mana minum? Malaikat puasa, kita kata hang bolehlah puasa, hang memang tak makan tak minum pun. Malaikat tak tidur, ibadah ya, hang bolehlah tak tidur. Malaikat memang tak tidur. Malaikat tak penat, kita tengok malaikat berjihad, hang bolehlah berjihad pasal hang tak penat. Oh, macam tu bila nak habis? Sebab tu diutuskan di kalangan manusia. Kalau Nabi boleh buat, takkan kita tak boleh buat? Betul tak? Nabi pun manusia, kita pun manusia, diberi kemampuan yang sama, kebolehan yang sama. Itu yang dijadikan di kalangan manusia. Tapi dia buat macam ni apa tuan-tuan? Supaya orang terperdaya. Takkan kok dia Nabi, dia pun macam kita, apanya lebihnya daripada kita? Macam itulah. Kemudian di dalam Al-Quran banyak terdapat contoh penentangan terhadap Nabi SAW. Baik, kita tengok dalam Quran banyak. Kita tengok yang ketiga. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengatakan Al-Quran adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Dekat-dekat yang tadi ya. Tapi yang ketiga, yang ini difokus, dikecilkan lagi. Cara mereka mengatakan Quran ni tak betul. Quran ni dongeng semua, jangan percaya, dongeng semua, supaya orang jangan dengar. Bila tak dengar, maka mereka takkan terbuka hati mereka daripada beriman. Tu mereka kata dongeng, jangan dengar, ni dongeng semua. Mereka bertindak sedemikian rupa dengan harapan orang-orang mukmin meninggalkan Al-Quran. Mereka juga harap sahabat Nabi yang Islam kufur. Suatu hari An-Nadhr bin Haris berkata kepada orang-orang Quraisy. Ini seorang An-Nadhr bin Haris, salah seorang yang menentang Nabi ya. Wahai semua orang Quraisy, demi Allah telah datang satu urusan yang kamu belum boleh mencari sebarang kaedah dalam menghadapinya. Yani Nabi Muhammad lah. Muhammad adalah seorang pemuda di tengah kamu yang paling kamu redai, paling jujur perkataannya dan paling tinggi amanahnya, sehingga apabila kamu melihat uban di kedua pelipisnya dan dia membawa apa yang telah dia bawa kepada kamu, maka tiba-tiba kamu mengatakan dia adalah tukang sihir. Mana dia apa? Dia kata ni, dia akui ni, An-Nadhr bin Haris, dia akui Nabi Muhammad adalah manusia yang paling apa? Manusia yang paling jujur sekali, manusia yang paling amanah sekali, manusia yang paling baik pekertinya. Tiba-tiba Nabi yang tak pernah tipu, kita tahu Nabi sebelum Islam orang gelar Nabi apa? Al-Amin. Orang gelar Nabi, bukan Nabi minta. Macam kita kalau Datuk ke Tan Sri ke tuan-tuan, ni orang bagi. Tiap orang yang bagi tuan-tuan, Tan Sri, Datuk Sri, Tun, orang bagi. Tapi ni tuan-tuan, Nabi Al-Amin, bukan Nabi yang minta, seluruh orang bagi tuan-tuan. Sebab boleh jadi kita kadang-kadang orang dapat datuk, mungkin kita pelik, dia ni apa jasa tiba-tiba dapat datuk? Tidak, orang akan komen Tan Sri, macam mana boleh dapat macam tu? Tan Sri ke Tan Sli? Tan Sli, Tan Sli, macam mana boleh dapat Tan Sri? Orang pelik. Kan ada orang petikai kan, boleh jadi orang petikai. Kita tengok kat Facebook macam-macam orang petikai. Dia ni lahir kat mana, betul tak? Macam-macam orang petikai dia. Apa perjuangan dia 1963, dia buat apa? Orang petikai kan. Orang dapat, saya ingat ada satu Datuk Muhammad ni, masa dia dapat datuk, dia cerita dia nak ambil datuk. Dia terkejut, dia masuk kat tempat tu banyak orang Cina yang muda-muda. Dia tak kenal, tatu penuh kat badan ni. Mai kok mana dapat datuk pun tak tahu, tatu penuh. Sampai Datuk Muhammad pun pelik, macam mana boleh dapat datuk? Mai ni tuan.
Baik, tapi dia pelik lah. Macam mana boleh dapat datuk? Pasal dia nak dapat datuk ni dia ada jasa dia. Dia negeri yang payah bagi datuk, negeri mana? Perak payah, Johor payah. Siapa dapat Johor dengan Perak hebat. Perak bagi kat dia hebat. Hebat. Negeri yang paling senang dapat datuk. Semua orang tahu. Yang paling senang. Baiklah. Orang boleh komen, tapi Nabi bukan Nabi minta. Depa sepakat gelar Nabi, depa sepakat. Kita kalau ada orang dapat Tan Sri, boleh jadi kita tak sepakat. Betul tak? Kita rakyat Malaysia tak setuju. Tak setuju, tapi dah hampa bagi, buat lagu mana? Nabi SAW, tuan-tuan, bukan orang bagi. Seluruh mereka sepakat Nabi ni Al-Amin. Mereka yang sepakat, penduduk Mekah Al-Amin. Mereka percaya ini orang yang betul-betul benar, tak pernah tipu. Tiba-tiba Nabi sebut dia Nabi, mereka tak tahu nak buat apa. Orang yang hidup selama 40 tahun tak pernah tipu, akhlak baik, tak pernah musuh dengan orang, tak pernah gaduh dengan orang, tak pernah sakit hati orang. Semua apa? Barang dagangan yang Nabi simpan, Nabi pulangkan balik. Akhlak selama 40 tahun, akhlak Nabi yang paling baik. Tiba-tiba Nabi mengaku menjadi Rasul. Mereka tak tahu nak buat apa. Gitu. Kemudian baik, kemudian dia adalah tukang sihir. Maka tiba-tiba kamu katakan dia tukang sihir. Dia kata Muhammad selama 40 tahun ni kita kenal dia orang yang paling baik. Bila dia berdakwah kita kata dia tukang sihir. Ini tak masuk akal. Pasal kita dah kenal dia 40 tahun, bukan benda baru. 40 tahun kita kenal dia, tak pernah amalkan sihir, tak pernah apa, nampak dia buat amal-amalan khurafat. Tiba-tiba bila dia dakwah kita kata tukang sihir. Dia tak setuju. Pasal ni tak masuk akal. Tidak mungkin dia bukan tukang sihir. Dia sebut tak mungkin Muhammad bukan tukang sihir. Baik, kita tahu akan pelakuan tukang sihir, hembusan dan gumpalan talinya. Betul disebut. Kita kenal tukang sihir. Tukang sihir memang dia tiup pada apa? Gumpalan tali. Macam tuan-tuan sebutlah, qul a'udzu birabbil falaq, syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad. Daripada kejahatan penyihir ketika mana ditiup fil 'uqad, pada simpulan-simpulan. Memang macam tu sihir. Dia ambil patung, dia ikat tali, lepas tu dia tiup. Itu cara sihir. Dia guna jin. Sihir ni hukum dia bunuh. Kalau negara Islam dapat tangkap, memang dia ada barang sihir, terbukti dia mengamalkan sihir, hukum dia adalah bunuh. Pasal apa bunuh? Orang sihir ni jahat. Pasal disihirlah bercerai laki bini. Pasal disihirlah mati orang, tuan-tuan. Pasal disihirlah, tuan-tuan, bergaduh adik-beradik. Sebab tu orang sihir dia kufur, dan hukuman dia kalau dapat tangkap memang ada barang-barang sihir dekat dia, hukuman dia bunuh. Gitu kalau negara Islam lah. Baik, kemudian kita tahu akan baik. Kamu mengatakan dia adalah dukun. Dukun ni apa? Bomoh, pandai berubat. Dia tak sama tukang sihir. Kita anggap macam sama tukang sihir ni pakai jin sungguh sihir, memang kerja sihir orang. Dukun ni kadang-kadang nampak macam ustaz, betul tak? Nampak macam ustaz. Untuk bomoh dukun. Boleh pendek kata dukun ni dia untuk berubat lah, tuan-tuan. Kalau tukang sihir ni nak kenakan orang, padahal guna jin juga. Dukun ni dia guna jin juga, tapi dia untuk berubat orang. Sihir tadi dia guna jin tapi untuk perkena orang dengan sihir dia. Tidak, sesungguhnya dia bukan orang dukun. Di sini sebut Nabi bin Haris kata tak logik kita kata dia dukun. Kemudian kita pernah melihat dukun-dukun yang terkumat kami membacakan mentera. Kan dukun pernah pergi bomoh kan, dia baca kan terkumat kami. Tak pernah tengok Nabi buat lagu tu. Baik, kamu katakan juga dia adalah penyair. Tidak, demi Allah dia bukan penyair. Kamu juga mengatakan dia penyair. Syair. Demi Allah dia bukan penyair. Baik, kemudian kita semua tahu akan syair dan pernah mendengar semua jenisnya, baik hajas maupun rajas. Dia kata apa? Kita dah dengar macam-macam syair dah, dan Al-Quran tak sama dengan syair. Baik, kemudian kamu kata dia adalah orang gila. Ada dia berkatakan Nabi gila. Ni kita kata dah tak ada hujah, kata orang. Nak berhujah tak boleh, mengata je lah. Baik, kemudian
Tidak, demi Allah dia tidak gila. Dia tidak gila. Kita semua tahu akan keadaan orang yang gila, sedangkan dia tidak menangis tersedu-sedu, tidak berbuat yang tidak senonoh, dan tidak berbisik-bisik seperti orang gila. Kau orang gila kadang-kadang menangis, kadang-kadang gelak, kadang-kadang apa, kadang-kadang dia apa, cakap sorang-sorang. Orang gila. Kita tengok orang gila pun tahu dia gila. Tahu dia gila. Tapi tengok Nabi bukan orang gila. Nabi tak pernah cakap sorang-sorang. Nabi tak pernah apa, menyakiti orang lain. Nabi tak pernah apa, buat benda-benda yang tak senonoh, nangis tiba-tiba tak. Kemudian, wahai semua orang Quraisy, lihatlah akan kedudukan kamu. Demi Allah, kini adalah urusan yang besar yang datang kepada kamu. Jadi An-Nadhr bin Haris kata ni perkara yang cukup besar. Nak kata gila tak logik, nak kata penyair tak logik, nak kata dukun tak logik, semua tak logik. Baik. Kemudian An-Nadhr pergi ke Hirah. Di sana dia mempelajari kisah para raja Parsi. An-Nadhr ni dia tak berhenti. Semangat dia nak hancurkan Islam ni, dia pergi ke Hirah jauh. Ratusan kilometer, hampir 1000 kilometer. Dia pergi di sana, dia buat apa? Dia pergi belajar kisah raja-raja Parsi. Pasal apa raja Parsi? Masa ni Parsi dengan Rom sedang bersaing siapa jadi nombor satu. Kadang-kadang Parsi, kadang-kadang Rom. Perkataan Rustum dan Asfandiar. Dia pergi sana tuan-tuan semata-mata nak dengar kisah-kisah Parsi. Jika Rasulullah SAW mengadakan suatu pertemuan untuk mengingatkan kaumnya kepada kebesaran Allah SWT dan menyampaikan peringatan tentang siksanya, maka An-Nadhr mengikut Nabi daripada belakang. Bila Nabi nak berdakwah, An-Nadhr ikut belakang. An-Nadhr bin Haris diikut Nabi kat belakang. Nabi berdakwah, tapi dia ikut kat belakang. Lalu berkata, demi Allah, perkataan Muhammad tidak sebagus apa yang aku tuturkan. Bila Nabi berdakwah, dia akan cakap apa? Apa yang Muhammad cakap ni, yang ni Quran, aku cakap ni lebih baik daripada dia. Yang ada dekat aku ni lebih baik daripada Quran yang Muhammad baca. Itu maksud dia. Kemudian maka An-Nadhr, kemudian lalu An-Nadhr bercerita tentang raja-raja Parsi, Rustum dan Asfandiar. Kemudian dia berkata, dengan modal apa perkataan Muhammad boleh menjadi lebih baik daripada perkataanku. Lepas dia cakap macam tu, dia cerita tentang raja-raja Parsi. Kenapa cerita? Pasal orang Arab sangat kagum dengan bangsa Parsi. Dia sangat kagum dengan bangsa Parsi. Itu yang dia pergi ambil cerita Parsi tu, supaya orang Arab dengar cerita Parsi, tak dengar Al-Quran. Baik, kemudian ada riwayat Ibnu Abbas menyebut bahawa An-Nadhr memberi beberapa orang penyanyi perempuan daripada kalangan hamba saya. Apabila ada seorang lelaki yang tidak mahu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka An-Nadhr akan menghadiahkan seorang penyanyi itu kepadanya untuk melayaninya, menyiapkan makan minum serta menyanyi untuknya. Dahsyat tuan-tuan. An-Nadhr ni dia boleh pergi beli hamba perempuan. Dia beli hamba perempuan. Tuan-tuan tahu hamba, dulu dia ada hamba. Lalu tak ada hamba dah. Hamba ni bila lelaki ni, bila kita ada hamba perempuan, tuan-tuan boleh bersama dengan dia. Halal. Tuan-tuan boleh ada hamba banyak, 10 pun boleh, 100 pun boleh hamba. Bini tak boleh, bini 4 tapi hamba boleh ada banyak. Tapi lah ni hamba dah tak ada dah. Kenapa dah tak ada? Kerana Islam datang menghapuskan sikit-sikit. Sebab tu nak bayar kifarah zihar, kena bebaskan hamba, kafarah sumpah bebaskan hamba. Kemudian apa? Terlanjur dengan isteri, suami isteri pada siang hari bulan Ramadan, bebaskan hamba. Kenapa banyak bebaskan hamba? Supaya tidak ada perhambaan. Itu tujuannya. Sebab itulah ni hamba dah tak ada lah. Baik. Jadi tuan-tuan, An-Nadhr ni dia beli seorang perempuan, ramai perempuan dia beli, penyanyi-penyanyi, dan dia tengok mana-mana sahabat Nabi yang tinggal Islam, maka dia akan bagi perempuan tu. Dia bagi free ya. Untuk apa? Untuk menyiapkan minuman serta menyanyi untuknya. Dia bagi free ya, asalkan jangan dengar Nabi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nasi ma yashtari lahwal hadits yudilla an sabilillah bighairi ilm. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah tanpa pengetahuan. Ni An-Nadhr ni. Perkataan-perkataan yang apa? Perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia. Baik.
Sebab tu yang ni, ayat ni juga merujuk kepada lagu tuan-tuan. Sebagai ulama kata lagu yang mana tuan-tuan dengar, tuan-tuan jadi ghalib sampai tuan-tuan Quran pun tak baca. Quran tak baca, semayang pun hujung waktu. Pasal apa? Duk dengar lagu. Tak boleh. Baik. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, menyogok beberapa penawaran. Sogok, yang ni rasuah. Kita panggil rasuah. Ataupun dalam kitab lama-lama dia panggil apa? Tumbuk rusuk. Kitab lama, tumbuk rusuk. Tapi tumbuk rusuk tu makna dia apa? Makna dia rasuah. Kalau bahasa canggih sikit dia panggil apa? Rasuah tu bahasa Arab sebenarnya, yang dimelayukan. Bahasa Arab yang dimelayukan. Kalau bahasa canggih sikit, dan ni tak guna tuan-tuan, politik wang. Dulu dia guna, dulu lama. Kena tangkap pasal politik wang. Politik wang ni tanpa rasuah. Dia saja. Pasal apa? Yang kena tu geng dia, parti dia. Dia pula ada kuasa. Jadi dia guna istilah tu supaya rakyat tak tahu. Politik wang tu rasuah. Menggunakan apa? Duit untuk mencapai sesuatu. Tu rasuah. Tapi nak beza macam mana rasuah dengan bukan rasuah tuan-tuan. Dia macam ni. Rasuah ni tuan-tuan, orang yang bagi, yang menerima, dia tahu rasuah ke bukan. Orang lain tak tahu. Macam ikhlas lah. Ikhlas ni orang yang apa? Bagi dia saja tahu. Contoh rasuah tuan-tuan mudah. Kalau apa? Kalau saya jadi ketua polis lah, contoh ketua polis Bagan Serai, tiba-tiba isteri saya ataupun kawan saya yang kenal saya, setiap kali birthday saya dia bagi saya hadiah, contohnya lah. Sebelum saya jadi ketua polis pun macam tu lah dia bagi. Bila saya jadi ketua polis, dia bagi juga. Maka saya tahu dia bagi atas dasar kawan, ataupun atas dasar suami pada isteri kepada suami. Tapi bila saya jadi ketua polis Bagan Serai, tah toke mai pada mana saya tak kenal dia. Dia telefon saya, "Hello bos, kita dah sediakan rumah kat bos, Belfire sebiji, ada speedboat." Saya tak kenal dia. Rasuah ke bukan? Rasuah. Kita tahu dia bukan saja bagi, ada benda yang dia akan minta kemudian hari. Rasuah. Sebab tu orang yang bagi dan menerima dia tahu. Sebab tu bila zaman Nabi SAW, ada orang lelaki yang Nabi wakilkan dia pergi kutip zakat ataupun jizyah. Bila dia sampai dekat depan Nabi SAW, ada dua. Satu, jizyah yang dikutip ataupun zakat, dia bagi kat Nabi. Nabi tanya yang satu lagi tu, yang ni hadiah orang bagi. Nabi kata, kalau kau layak terima hadiah tu, pergi duduk di rumah ayah dan ibumu, hadiah tu sampai ke tak? Bukan saja orang bagi, pasal hang orang yang ada kepentingan. Tahun ni dia bagi, tahun depan kau timlah sikit, tidak, bagi kami lebih sikit. Dia bukan saja bagi, bagi dulu sampai kita dah malu Allah, baru dia minta. Itu cara dia. Jadilah rasuah. Itu yang Abdullah bin Rawahah waktu dia nak kutip kurma jizyah daripada Yahudi Khaybar tu. Bila dia sampai di tempat Yahudi Khaybar, orang Yahudi Khaybar nak rasuah dia. Dia perkumpulkan emas, perhiasan emas, kumpul banyak-banyak, bawa kepada Allah bin Rawahah. Kemudian dia bermulut manis, dia puji-puji Allah bin Rawahah, nak tarik hati lah. Kemudian dia kata, "Wahai Abdullah bin Rawahah, ni mah semua ni, mah bukan duit, mah semua ni untuk hang. Tapi dengan syarat apa? Kau lebihkanlah bahagian kami daripada bahagian Rasulullah." Dia ada dua bahagian. Dia berjanjilah dengan Nabi, berapa bahagian Nabi, berapa bahagian mereka. Sebab dia kata mereka pandai tanam kurma. Memang dia pandai tanam kurma. Itu Nabi benarkan mereka tanam kurma di Khaybar. Tapi dengan syaratnya 50-50. Nabi 50, mereka 50. Tapi bila nak ambil hasil, bila ditimbang, mereka minta bahagian mereka lebih. 60% ke bahagian Nabi untuk negara Islam, 40%. Abdullah bin Rawahah kata apa? "Ya ma'syaral Yahud, wahai orang Yahudi, innakum min abghadil khalqi ilayya." Hampa ni makhluk Allah yang paling aku benci sekali. Dan Rasulullah itu adalah manusia yang paling aku sayang. Wala wa ma hamalani ala an uzlima alaikum. Taklah menyebabkan aku nak zalim pada hampa. Walaupun hampa makhluk paling aku benci, Rasulullah itu adalah apa? Manusia yang paling aku sayang, taklah menjadikan aku kezalim pada hampa. Bagi sama adil. Hampa 50,
kami 50%, separuh-separuh seperti mana yang diputuskan. Baik, kemudian tentang orang Yahudi, bila tengok Allah birawah dengan sifat dia yang tak berubah, dia musammim, tegas, maka orang Yahudi kata bihaza qamatis samawati wal ard, perangai lagu ni lah tegaknya langit dan bumi. Orang Yahudi puji pula dia. Sebab tu orang yang tegas tak terima rasuah, orang yang nak bagi rasuah tu respect. Yahudi puji dia kerana perangai lagu ni lah tegaknya langit dan bumi. Betul tuan-tuan, rasuah ni semua jahanam. Betul? Jalan kalau dah letak 1 juta, main tar rasuah, jalan berosak. Jalan tu dia ada spek elok dah, tar banyak mana, batu banyak mana, semua dah ada. Tapi kawan tu nak dapat projek, kawan tu kena rasuah. Rasuah sana, rasuah sini, rasuah sana. Tidak, projek tu tak dapat. Jadi dia dah rasuah sana merata. Dia nak ambil duit tu kat mana? Duit projek tu. Patutnya dia dah untung dalam tu 30%. Tapi disebabkan dia rasuah sana sini, dia kena ambil balik dalam duit tu projek. Itu yang jalan patut tahan lama buat sakda jahanam, rasuah. Baik. Jadi tuan-tuan, jadi dia sogok, ada bagi duit. Baik, kemudian orang-orang Quraisy membuat penawaran agar Islam dan jahiliah dipertemukan. Baik, jadi buat penawaran supaya bertemu lah. Sebab tu tuan-tuan, yang kita tahu surah Qul ya ayyuhal kafirun tu, ini penawaran ni pun ni. Orang-orang musyrik sanggup meninggalkan sebahagian daripada apa yang ada pada diri mereka, dan begitu juga sebaliknya dengan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman yang bermaksud, mereka ingin supaya kamu lunak terhadap mereka, lalu mereka bersikap lunak kepada kamu. Musuh Islam banyak macam tu. Depa nak apa? Depa nak kita lunak dengan depa. Ini dalam surah Al-Qalam sebut, lau waddu lau tudhinu fayudhinun. Dia sebut itu. Orang kafir ni, musuh Islam, dia nak kita ni lunak dengan mereka. Mana dia? Kita kena abaikan prinsip kita. Kita kena abaikan sedikit prinsip Islam. Kita punya abaikan sikit kita punya apa? Dasar-dasar Islam. Fayudhinun. Mereka juga akan abaikan dasar-dasar perjuangan mereka. Tapi syarat mereka, kita kena abaikan dulu prinsip kita. Ini sebut dalam Quran lama dah. Sebab tu mereka sanggup, nanti kita cerita bagaimana mereka sanggup, orang kafir ni tinggal sebahahan mereka, amalan mereka, semata-mata supaya Nabi juga lunak terhadap mereka. Tapi kita dalam Islam, kita tak boleh macam tu. Tak boleh. Macam orang duk bergaduh lah ni. Apa? Pakai tudung, apa? Pakai tudung tak semayang, pakai tudung semayang lebih baik daripada apa? Bukan. Pakai tudung tak semayang lebih jahat daripada tak pakai tudung yang semayang. Dia nak menjustifikasikan. Maksud dia, walaupun tak semayang, tapi walaupun tak pakai tudung, tapi aku semayang. Yang suruh pakai tudung tu Allah, yang suruh semayang itu juga Allah. Bila dah buat salah, jangan menjustifikasikan benda tu okey, betul tak? Kau kena ngakulah kau dah ingkar pada Allah, betul tak? Kau dah ingkar, kau dah tak semayang, kau dah tak tutup aurat, benda tu buruk. Jangan nak kata walaupun aku tak apa, walaupun aku tak tutup aurat, tapi aku solat. Yang suruh tutup aurat tu siapa? Yang suruh semayang tu siapa? Seolah-olah bila dah solat tak apa, bila tak apalah tak tutup aurat. Tuan-tuan, dah solat bukan bermakna kita boleh abaikan perintah Allah yang lain. Itu perintah Allah tuan-tuan. Yang sebetul-sebetulnya orang Islam mesti semayang, mesti tutup aurat. Betul. Dia mesti semayang, mesti tutup aurat. Nama apa Islam? Yang tunduk. Islam tu apa? Tunduk dan patuh pada kehendak Allah. Itu Islam. Kalau dia apa? Dia tak, dia jadi isu dan duduk bergaduh kat Facebook tuan-tuan, teruk bergaduh. Satu lagi, dia tutup aurat tapi dia tak semayang. Memanglah teruk tuan-tuan, pasal tak semayang ni teruk lah. Tapi sekurang apa? Tapi dia tutup aurat. Adakah tutup aurat tu buruk? Tak, tutup aurat tetap baik. Sebab tutup aurat tu perintah Allah. Saya tengok dia bergaduh kat Facebook sampai tahap orang tengok orang tutup aurat ni macam tak elok tuan-tuan. Tutup aurat tu perintah Allah. Dia solat tak solat tuan-tuan, itu kewajipan yang lain, tapi tutup aurat tu mesti. Hang semayang ke, hang puasa ke, hang apa ke, tutup aurat tu mesti. Sama lah juga bab semayang. Hang tutup aurat ke, tak tutup aurat ke, semayang tu wajib. Sepatutnya orang Islam mesti semayang, mesti tutup aurat, mesti puasa. Begitu. Kalau dia dah semayang dan dia puasa, dia semayang, puasa tapi tak tutup aurat, hang kena berubah jadi orang yang tutup aurat.
Jangan cuba kata apa, walaupun aku tak tutup aurat, aku puasa, hati bersih. Sejak bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila dah semayang, bila dah puasa, hati bersih, boleh buka aurat? Bila? Tang mana yang sebut lagu tu? Tak ada. Dah berapa ramai orang tuan-tuan, dia satu sudut dia baik, satu sudut dia buruk, dia masuk neraka. Tuan-tuan pun tahu, ada orang perempuan yang semayang tahajud waktu malam, puasa siang hari, dia kurung kucing, tak bagi makan, biar mati, dia mati masuk neraka. Nampak? Dia tengok sudut banyak baik, tapi rupanya satu dosa yang dia remehkan, itu menyebabkan dia terjun dalam neraka. Baik tuan-tuan. Kemudian orang Quraisy membuat penawaran agar Islam dan jahiliah dipertemukan. Orang-orang musyrik sanggup meninggalkan sebahagian daripada apa yang ada pada diri mereka, dengan begitu juga sebaliknya. Baik, ada riwayat daripada Ibnu Jarir dan Tabrani yang menyebutkan bahawa orang-orang musyrik telah menawarkan kepada Rasulullah SAW agar menyembah berhala mereka selama setahun, dan kemudian mereka pula akan menyembah Rabb selama setahun kemudian. Kaya mereka apa akan tunggu tuan-tuan? Kaya mereka dah selama setahun mereka telah mengabaikan, meninggalkan agama mereka. Mereka janji dengan Nabi, kalau Nabi sembah Lata dan Uzza selama setahun, mereka juga boleh sembah Allah selama setahun. Mereka nak apa? Berbaik-baik. Tak bergaduh buat apa? Betul tak? Apa nak bergaduh? Lain macam ni, hampa sembah Allah, kami sembah dengan hampa sama-sama Allah setahun. Nanti dah habis setahun ni, hampa kena join pula kami, sama-sama sembah berhala. Tapi dalam Islam tak boleh lagu ni. Orang yang apa? Apologetik, yang selalu nak orang apa? Ambil simpati orang. Nak ambil simpati orang sampai mengabaikan prinsip Islam. Ini susah. Prinsip Islam tak boleh diabaikan. Baik. Kemudian Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam sanadnya, dia berkata semasa Rasulullah sedang tawaf di Kaabah, baginda beringan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan Al-Walid bin Mughirah. Siapa Al-Walid bin Mughirah? Al-Walid bin Mughirah adalah bapa kepada Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Al-Walid bin Mughirah ni adalah orang musyrik yang paling kaya sekali. Dia paling kaya. Dia boleh, kan Kaabah dia ada kiswah, kelambu tu. Kalau masa tukar tu, Al-Walid bin Mughirah ni dia tukar seorang lain aja. Dia tak boleh minta duit orang. Ada pun orang musyrik yang lain, orang kaya Mekah lain, kalau nak tukar kiswah Kaabah, dia pernah kumpul duit ramai-ramai. Tapi Al-Walid bin Mughirah dia seorang saja. Kaya tak kaya, dia boleh tukar kelambu Kaabah. Tapi sayang dia tak Islam. Setelah Nabi berhijrah ke Mekah 3 tahun hijrah, Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi duduk di Madinah selama 3 tahun. Pada tahun 3 hijrah dia meninggal di Mekah. Tapi anak dia 2 Islam. Yang pertama anak dia yang bernama Walid. Dia ada nama anak Walid, Al-Walid bin Al-Walid. Dan dia ada seorang lagi nama anak dia Khalid. Khalid Al-Walid kita tahulah pedang Allah yang terhunus. Baik. Jadi Al-Walid bin Mughirah bin Khalaf bin Ash bin Wa'il As-Sahmi. Mereka ini adalah orang yang tertua dalam kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, kesinilah. Panggil wahai Muhammad, mai sini. Kami sembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga harus sembah apa yang kami sembah, sehingga kita saling bersekutu dalam masalah ini. Mana ada pemailah kita join sekali. Yang penting hampa kena abaikan prinsip Islam. Susah. Sama lah tuan-tuan dalam politik hari ini dan sebagainya. Kadang-kadang puncanya macam itulah. Kadang orang katakan saya kecewa lah, mereka lebih mementingkan Islam. Pelik tuan-tuan orang sebut lagu tu kan. Kalau ada orang sebut lagu tu lah, siapa Tan Sri mana sebut tau. Lebih utamakan Islam. Kita pelik tuan-tuan. Memang betul Islam lebihkan Islam. Sepatutnya Islam mengutamakan Islam. Baik, kemudian jika apa yang kau sembah lebih nyata, lebih baik daripada apa yang kami sembah, maka kami boleh melepaskan apa yang seharusnya menjadi bahagian kami. Mana tak apalah. Kalau sembahan kamu lebih baik pada sembahan kami sembah Allah. Nampak penawaran ni macam bagus, betul tak? Yalah, nanti bila dia bersembah Allah, manalah tahu kot dapat hidayah. Ni panggil orang apologetik. Tak apalah, kita join lah. Mana tahu dia dapat hidayah. Nampak? Sanggup mengabaikan prinsip Islam untuk tarik orang. Ni tak boleh. Mana boleh kita sembah Tuhan dia? Baik. Kemudian malah kita pun tak boleh berjanji ya, tak boleh janji. Walaupun kita kata tak apa, kita janji je lah. Kita janji kat mereka, suruh mereka sembah Allah dulu setahun, nanti lagi setahun kita sembah Tuhan mereka. Dengan harapan apa?
Dengan harapan apa? Tak apa, kita dengan harapan disembah Allah setahun, dia dapatlah hidayah. Nanti lagi setahun, tak sampai lagi setahun semua masuk Islam. Macam tu pun tak boleh. Pasal apa tak boleh? Masa kita berjanji tu, kita dah kata lah, setahun sembah Allah, setahun kami juga sambang hampa sembah Lata dan Uzza. Ini redha. Ar-redha bil kufri kufrun. Redha kepada kufur itu kufur, tak boleh. Janji lagu tu pun tak boleh. Mana boleh janji lagu tu? Kalau kita buat perjanjian lagu tu, okey, tahun ni sembah Allah, tahun depan kami semua sembah. Orang akan tengok ini Islam apa? Betul tak? Ini Islam apa? Walaupun kita tak buat lagi. Kita dah lepaskan ikatan tu. Kita dah lepaskan akidah tu. Akidah ini simpulan mati. Kemudian tuan-tuan, insya-Allah. Dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik daripada apa yang kau sembah, maka engkau harus melepaskan mana ni? Kau harus melepaskan bahagianmu. Lalu Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada kemungkinan terdapat pendapat atau riwayat yang berbeza mengenai masalah ini, adalah kerana ada ramai orang meriwayatkan perkara ini, dan penawaran ini berlaku bukan hanya sekali, banyak kali ditawarkan macam-macam riwayat. Jadi turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, hampa pula tak sembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku, ulang lagi sekali tu, guna ana pula, dan aku tak sembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, hampa pula tak sembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin. Kenapa ulang-ulang ni? Nak tegahkan benda ni tak boleh kompromi. Tak ada kompromis. Jangan kata inilah kaedah kita berdakwah ini. Bukan kaedah berdakwah. Ini prinsip akidah kena jelas. Mana boleh berdakwah dengan mengabaikan prinsip agama. Baik tuan-tuan, kemudian kita tengok akan datang 170 berbagai tekanan. Habis tuan-tuan, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan, rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqan ba'd tafarruqan ma'suma, la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan matula. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.